Conformation untuk entry. So kat sini topik kita nombor 2, conformation. Conformation. Okay, conformation yang selalu saya guna untuk saya entry. Saya akan gunakan nombor satu, QM. QM ni apa? Kuah. Allah Akbar. Ada news Quasimodo. Quasimodo. Nombor 2 saya akan gunakan HNS. HNS ni head and shoulder. Nombor 3 saya akan guna ni bukan double A tapi double top. Double top. Nombor 4 samalah, double bottom. Dia sama je. Double bottom. So, saya rasa mostly semua dah tahu dah benda-benda ni. Betul tak? Mostly semua dah tahu tak? Ingatkan tu kira. Tak tahu. Okay, kita tunjuklah siapa yang tak tahu Okay, QM ni, apa QM ni? SNS ni apa? Quasimodo ni berasal daripada SND. Ini technical, nama dia SND, Supply and Demand. Okay, nama dia Quasimodo. HNS ni berasal daripada chart pattern. Chart pattern. Okay, double top ni dengan double bottom ni sama juga, chart pattern juga. Okay, chart pattern. Jom saya lukis dulu. Nanti saya tunjuk dekat chart macam mana bentuk mereka. Okay, nombor satu QM. QM Quasimodo tu lah. Tak apa kita panggil dia QM senang sebab orang panggil pun QM. Okay, korang ingat Quasimodo ni orang panggil QM. So nombor satu ni QM. Saya tunjuk dulu, saya lukis dulu. QM tu bentuk dia macam mana. Okay, exactly contoh dekat sini you ada zone lah. Okay, you guys ada zone daily untuk you sell. So atas ni you ada zone. Okay, contoh kat situ ada up, resistance daily. So dekat sini price tengah menaik on the way zone. Bila dah masuk zone, so macam mana kita nak terus entry kat dalam ni, macam mana kita nak entry. So dekat sini kita tunggulah dia ada buat chart pattern QM tak. So dekat sini kita tunjuk chart yang tunjuk, maksud dia kat sini kita tunjuk currency yang buat bentuk QM ataupun buat jenis QM. So kalau korang tengok dekat sini, masa dia naik, ini zone korang ingat, ni zone untuk korang sell, zone. Okay, masa diorang naik, masa price ni masuk zone, okay, bila dah masuk zone dia junam. Maksud dia junam lah. Dia junam, make sure dia breakout support yang punca dia naik masuk zone. Faham tak? Nampak je. Ini punca kenaikan dia. So ini punca kenaikan dia masuk zone. Okay, once dia dah masuk zone, dia kena buat breakout. Support. Breakout support, ni support apa? Support punca kenaikan dia. So ini contoh dia, ini dekat time frame H1 ataupun H4. Okay, faham tak? Faham ataupun tidak? Faham. Clear tak? Cantik. Okay, once dia dah break support, kat mana zone untuk entry kita? So ini adalah zone
entry kita. Zone entry kita akan dekat sini. Ini bahu kiri ni. Bahu kiri. Sorry. Ini adalah zone entry kita. Maksud dia, zone entry kita akan dekat sini. Okay. So sekarang ni kita tunggu dia masuk balik zone. Datang balik sini. Kita entry dekat sini. Baru dia junam. Sebab apa kena tunggu dia breakout support ni? Dia kena ada price breakout support ini. Barulah kita nampak dia dah buat breakout sell. So dekat sini dia dah buat breakout sell. Korang faham Dekat situ dia dah buat breakout sell. Kalau structure menaik, dia menaik lah, korang tengok ni Naik, breakout resistance. Okay. Lepas tu dia naik lagi, dia breakout resistance lagi, betul tak? Dia naik lagi, dia breakout resistance. Tiba-tiba dia masuk, atas ni zone sell korang ni. Atas ni zone sell korang. Lepas tu dia naik, dia masuk zone sell korang. Tiba-tiba dia terus buat breakout sell. Nampak? Dia break support ni. Sebelum dia turun ni, dia ada break support tak? Ada break support? Tak ada kan? Kat sini ada price breakout support tak? Tak ada. Tapi bila price dah masuk zone ni, zone untuk sell ni, tiba-tiba dia ada buat breakout sell. Dia breakout support. Okay? Dia breakout support. Bila dah breakout support, so ini adalah zone entry kita, bahu kiri. So ini kalau SNS orang panggil bahu kiri. Bahu kiri, kepala, bahu kanan. So entry point kita akan ambil zone dia daripada sini. So tunggu dia pull back, naik, baru kita entry. Macam yang diorang ajar tu lah, break atas, break bawah, pull back, entry. Tapi ini nama dia QM. Quasimodo. Okay, faham ataupun tidak, geng? Nak kena tunjuk kat pattern ke? Zone tu dia weak ke? Diorang tak faham lagi kot QM tu kan. Clear apa beza QM dengan action? Sekejap nanti saya nak tunjuk. Kalau M15 tak valid ke valid je. Semua time frame valid. Cuma kita nak gunakan tu ke. Okay. Okay. Repeat one please. Okay. Kena faham Okay. Ni satu ni QM. Korang kena ingat QM ni. QM dia berbentuk macam ini Berbentuk dia macam ni. Ini bahu kiri. Kepala. Dia kena ada break support. Ni support ni. Dia kena ada support ni. Break support ni. So, entry point kita dekat mana? Entry point kita dekat sini. Ini, bahu kiri ni. Ini bahu kiri. Ini kepala. Ini bahu kanan. So, kita akan tunggu dia pull back. Tunggu dia pull back datang sini. Baru kita entry. Okay, so ini adalah bentuk QM. Faham geng? Dia akan jadi bentuk QM. Ini QM. Ini QM. Macam mana tahu QM? Sebab dia ada breakout support. Faham? Kiranya QM ni macam SNS tapi dia break support yang mana. Sabar nanti saya beritahu. Sini saya tunjuk formation dulu. Kalau dia break tapi tinggal saya hidup. Faham. Dia tanya soalan yang luar. Benda tak settle lagi, tanya soalan yang lain. Sabar. Okay. Ini break Make sure support ni break. Ini bentuk QM. Nak ni je. Ini korang kena ingat lah. Bentuk dia sama macam SNS. Cuma dia beza dia bahu. Ni support ni kena break. Support ni kena break. Kena ingat. Ni. Korang kena ingat support ni. Kalau support ni kena break. Kalau korang nampak chart pattern ni kan. Ada bahu kiri. Buat support. Lepas tu dia break out. Buat kepala. Dia turun. Dia break out di support. Support dia sini. So kalau dia break out sini. Kita tahu dekat sini dia dah bagi satu formation bentuk QM ataupun Quasimodo. So entry point kita dekat mana? Entry point kita mestilah dekat zone bahu kiri dia. Selari. Tarik.
Zone, kita akan buat zone. Kita tunggu dia pull back, baru kita entry dekat sini. Okay, ini salah satu bentuk QM lah ataupun jenis confirmation yang saya selalu pakai. Okay, faham Ada yang Tengok kat chat pun benda kan. tu. Thanks. Sabar. Pullback kiri, ada tak pullback tu tembus ni atas. Clear. Clear. Sabar. Ini kita tak jadi. Benda yang tak jadi ni sabar. Okay. So ini saya lukis dulu. Kejap lagi saya tunjuklah dekat chart kan. Kejap lagi saya tunjuk dekat chart. Okay. Ni kita tunjuk teori dulu. Nanti barulah kita tunjuk dekat chart. Korang janganlah terus order benda yang tak belajar lagi. Benda ni saya tunjuk dulu. Jangan terus order-order. Santai, member penat gumpau. Santai. Okay. Bentuk dia QM semua faham QM Quasimodo. Bentuk dia apa nak bezakan QM ni? Make sure dia ada breakout support. Okay, saya pergi ke nombor 2. Dekat time frame apa? Okay, dekat time frame apa kita nak tengok QM ni? Confirmation ni semua time frame valid, semua time frame. Valid semua time frame. Ini semua ni confirmation ni valid semua time frame. M1 pun valid semua time frame. Valid semua time frame, tapi kita akan guna dekat M15, H1, H4. Daily. Daily kita akan pakaikan dia sebagai zone lah. Daily. Okay. Confirmation ni yang nombor 1, 2, 3, 4 ni Q Quasimodo, head and shoulder, chart pattern, double top, double bottom ni valid untuk semua time frame. M1 sampailah ke monthly semua valid. Semua valid. Kalau korang nampak chart pattern tu semua valid. Tapi mostly kita akan pakai dekat M15, H1, H4 dengan daily. Faham? Clear? Faham. Okay, mantap. So, kita pergi dekat nombor 2. So, nombor 1 is QM. QM clear. So, nombor 2 kita akan pergi dekat HNS. Nombor 2, HNS. HNS ni apa? Head and shoulder. Head and shoulders. Shoulders boleh tu. Okay, bentuk dia macam mana? Head and shoulder ni, bentuk dia macam ini. Sama juga macam QM ni, cuma berbeza dia tak ada support break. Okay. Contoh dia macam ni. Ini ada bahu kiri. Okay, dia buat support dan dia naik, buat kepala, dia turun tapi dia tak break support dia. Okay, dia tak break. Contohlah dekat sini price kita nak sell. Okay. Tapi dia tak break. Dia tak break support tu. Dia naik semula. So, zona entry kita akan dekat sini. Sama juga dekat bahu kiri. So, dekat sini kita panggil dia head and shoulder. So, kita akan entry dekat sini. Bahu kiri. Okay. Ni bahu kiri. Kepala dia. Ini bahu kanan. Nampak tak beza dia? Bentuk dia lebih kurang. Yang berbeza dia cuma support. Nampak ni? Support ni. Yang ini tak break. Yang ini break. Okay. Kalau yang break ni kita panggil dia QM. Kalau yang tak break ni kita panggil dia apa? Panggil dia apa? Kalau tak break ni kita panggil dia apa? Jenis. Tak. Okay. Dekat time frame apa kita nak tengok? Semua time frame valid. Tapi yang kita fokus
Yang kita fokus is M15, H1, H4 dengan daily. Okay. Daily ni dia dah bukan untuk kita entry point Daily ni kita akan gunakan dia berbagai zone. Maksud dia chart pattern, dalam chart pattern ni ada zone. Nanti saya tunjuk. Okay. So HNS ni simple. Semua faham bentuk HNS. Faham HNS? Saya bagi kelapa dan bahu. Bye keman, bye. Kalau tak break boleh pakai ke kawan? Kalau tak break, maksud dia tak break apa? Kalau tak break, dia akan jadi HNS lah. Kalau dia break, dia jadi shoulder. Nanti saya beritahu kat mana. Yang mana satu lagi kita nak pakai? Mana satu lagi bagus? Kita nak pakai HNS ke ataupun kita nak pakai QM? Mana satu bagus? Nanti saya beritahu. Okay, nombor 3. Nombor 3, kita akan pakai dia double top. Double top dengan double bottom. Awak straight ke bottom? Okay. Double top bentuk dia ada double. Contoh sama juga lah. Contoh kalau korang dah ada zone sell. Okay. Sebab confirmation ni tak hari-hari dia buat benda yang sama Kadang-kadang dia bagi kau QM. Kadang-kadang dia bagi kau HNS. Kadang-kadang dia bagi kau double top, double bottom. So tak hari-hari dia bagi benda yang sama. Okay. So bila price naik, dia menaik macam tadi. Okay, dia masuk zone kau. Okay, dia touch kat sini 1. Ini nombor 1. Lepas tu dia datang balik. Sini dia touch balik, ini 2. So dia jadilah double top. 1, 2, double top ni. Ada 2 resistance yang sama level. Faham tak geng? Double top, dia bentuk dia macam ni lah. Satu, 2. Okay, contoh ni resistance. Resistance bertemu resistance. Jadilah double R ataupun double top. Ni orang panggil double top. Nak panggil double R boleh, nak panggil double top pun apa. Janji benda tu ada 2 dekat atas dia. Resistance dia kena sama. Faham? Double top. Kalau macam tu pakai candle ke lancar? Candle boleh, lancar pun boleh. Faham? Okay, mantap. So itu adalah double top. Sama je kalau double bottom, sama juga. Contoh sini adalah support korang. Untuk korang sell, price mesti ada 1, 2. So S ni kena ada 2. Support bertemu support ataupun double top lah 1, 2. Sama juga. So bila kat sini contohlah dia datang kat sini, dia pull back sini, entry dekat sini. Tapi kalau korang nak lori, make sure dia breakout dulu resistance dia yang ini. Lepas tu dia pull back, barulah kita entry dekat sini. Sama juga kalau takut nak entry dekat sini, dia ada breakout dulu, dia punya support double top ni, dia pull back, baru kita entry dekat sini. Dekat time frame apa? Sama je time frame ni. Okay? Tapi mostly entry akan pakai dekat inilah. Pakai dekat M15, paling lowest M5. Okay? Nak pakai M1 pun boleh, tapi sendiri mau ingat lah. Okay? Lagi kecil time frame tu, lagi berisiko. Nak susu? Tu mana buat lah. Maaf geng ada iklan. Tak apa, buat susu dulu. Sabar dulu, ada iklan. Siapa nak susu? Okay. Ura. Okay, geng. Clear Faham tak yang double top, double bottom ni? Faham Sorry nak kacau. Faham? Semua faham
Clear. Mantap. Okay. Ini kita nak tunjuk dekat chart pattern. Kita nak tunjuk dekat chart. Kita nak tunjuk confirmation yang dekat chart ni. Kita tunjuk sekali dekat dalam setup QM. Okay. Ini korang tengok dulu teori ni. Ingat dulu teori ni. Saya akan tunjuk kat chart sekali satu jalan. Maksud dia sekali jalan dengan setup QMTR. So chart pattern ni bentuk saja. Korang kena kenal bentuk je. Ni bentuk. Korang kena ingat bentuk je. Ni bentuk dia. Ini bentuk dia. Tak apalah, saya buka je letak. Contoh bentuk kita padam dulu. Apa ni? GJ. Aku dah lupa nak padam. Okay. So tadi kita nak pakai Quasimodo ni dekat H1, dekat M15 ataupun dekat sini ada Quasimodo ataupun QM. Okey. Dekat sini price naik. Junam breakout, datang balik entry. So sini support ni kena break. So dekat sini entry point kita. So ni chart pattern apa? Itu chart pattern apa, gang? Itu chart pattern apa? QM. Pandai. So nampak bentuk QM dia, dia punya break tu kalau boleh bukan break shadow kan. Kalau boleh break ni, korang tanda dekat support sini. Kalau boleh break body. Siapa tahu style saya. Kalau boleh break body. Okay, kalau keluar shadow je, contoh kat sini ada body, tiba-tiba ada shadow terkeluar macam ni. Ini saya tak panggil break, ini kita panggil rejection. Okay, so korang akan ambil zone ni, tarik sampai hujung. Okay, bila dah cukup zone ni, sekarang ni korang tunggu kat dalam zone ni je. Okay, dia datang balik, korang terus entry. Okay, terus je entry, tak payah nak tunggu. Terus je entry. So kalau korang entry dekat sini pun dapat lah 130 pip. Okay. Sama juga dekat sini. Okay, ini dekat line range 4. Okay, itu tengok dekat sini pula. Sebelah dia. Sama juga. Korang tengok kat sini. Dia orang buat chart pattern apa ni. Kan tadi saya lukiskan. Tengah menaik. Tiba-tiba masuk zone sell. Okay. Dia naik, dia masuk zone sell. Tiba-tiba pump, dia buat breakout. Support. Korang kena tunggu dia datang balik. Dekat bahu kiri dia. Datang balik baru korang entry. Contoh dia dekat sini lah. Structure tengah menaik. Breakout resistance. Jumpa masuk zone sell. Tiba-tiba dia buat breakout sell. Nampak? Dia breakout. Support ni. So zone entry kita dekat mana? Zone entry dekat sini. So kita tunggu dia masuk balik. Baru kita entry. Nampak tak kan? Nampak tak? Sama tak sebelah dia buat? Korang tengok yang ini. Tengok ni. Okay. Tengok ini, tengok sebelah. Sama tak? Sama tak dia bagi confirmation? Berapa kali dia bagi? 2 kali, guys. 2 kali dia bagi. Breakout support. Nampak tak? So sini entry korang. Entry. So kat sini entry korang. Sama tak? Sama. Nampak. Sama. Sebiji. Nampak clear. Kalau tak ada zone sell. Macam mana boleh? Tak ada. Kena ada zone sell lah. Kena ada zone sell. Bang, QMTR sabar. Kena ada zone sell. Contoh sebab sini. Nanti saya akan tunjuk. Sebab nanti saya tunjuk dekat DJ ni kita sell sebab apa. Sebab ada zone sell. Sebab ada zone sell dekat sini. So dia ada zone sell kat dalam ni.
So kat dalam zone sell tu dia bagi confirmation apa? Lepas tu kita tengok dekat H1. Time tu kita nampak price naik. Dah masuk zone sell kita tapi kita nak terus entry. Masuk dia. Dia pun masuk zone kita macam ni. Dia masuk zone kita. Contoh kita dah ada ini zone ni kotak kelabu ni zone sell. Okey. Anggap ni price ni tak ada lagi. Ni semua tak ada lagi. Okey. Okey, price masuk korang nak sell. Korang nak sell kat sini, korang takut dia kat atas juga. Sebab apa? Sebab tengah momentum kan. Tengah keadaan momentum. So korang pun takutlah nak sell. So korang biarlah. Korang biar. Okay, korang biar. Korang tak masuk. Tunggu je, tunggu. Lepas tu tiba-tiba dia masuk zone lagi sekali. Korang nak entry, takut juga sebab naik dalam keadaan momentum. Tak apa, biar. Sekali tengok dia dah junam. Astagfirullahaladzim. Lepas tu korang tak entry, korang tengok dia dah junam. Tapi korang ingatlah, masa dia junam ni, dia dah buat bentuk apa? Korang kena tahu dia dah buat bentuk apa dah ni. Korang kena tengok. Korang kena learn lah. So dekat sini korang nampak, dia dah ada buat breakout support. So dekat sini ada bentuk apa ni, bahu kiri. So terang-terang kat sini ada bentuk QM. So masa dia junam ni, korang jangan sedih. Korang jangan sedih. Korang tunggu dia masuk zone ni balik, barulah korang entry. Okay? Faham tak? Wan, GM tu boleh buat 2 kali dekat zone sell yang sama ke? Macam GG sekarang. Ya, boleh. Tak habis hura-hura dia tu. Hura dia. Ni, Pak Abu ada dalam ni. Okay. Dia betul. Okay. Kan nak tahu antara the best confirmation yang saya nak guna. Okay, antara tiga ni. Memang saya guna semua. Benda ni kenapa saya pakai benda ni? Sebab benda ni dah ada dekat Google. Daripada zaman saya tak kenal forex lagi. Kalau korang pergi Google jenis chart-chart pattern, diorang akan tunjuk benda ni. So benda ni legit lah. Daripada kita tak kenal forex lagi, benda ni dah ada dekat Google. So maknanya orang-orang dulu trade dah guna benda ni. Diorang pun dah sebarkan benda ni. Sebab apa diorang sebarkan benda ni? Sebab benda ni bagus lah. Benda ni legit. Memang selalu market apa yang saya nampak dengan tim-tim saya. Memang benda ni selalu buat dekat market. Sebab mostly budak-budak saya pun semua entry dekat QM. So, kalau boleh korang nak entry, korang guna QM. Guna bentuk QM ni. QM ni legit lah untuk korang entry. Okay. HNS ni bagi saya boleh entry tapi risiko dia sebab apa? Sebab ini. Support ni dia tak break. Nampak ni. HNS ni saya, kalau korang nak entry dekat sini, sebab apa? Support ni dia tak break. Kalau support tak break, dekat sini, price masih tak bagi hint lagi lah. Contoh kalau korang nak masuk sell kan. Contoh korang nak masuk sell dekat sini, tapi price ni dia tak breakout support. So dekat sini secara tak langsung, price tak bagi any apa-apa confirmation tau. Ataupun dia tak ada bagi hint pun untuk breakout sell. Tapi kita nak entry dekat sini kan. So better saya akan tunggu entry dekat QM lah. Kita akan entry dekat QM. Sebab apa? Sebab QM dia bagi satu breakout. Nampak ni, panjang ni. Dia bagi satu breakout sell. Okay. Dia bagi satu breakout sell. So dekat sini kita dah nampak dah. Dia dah bagi satu hint yang dia nak sell. Dalam dia punya hint tu, kita nampak dia bagi chart pattern QM. Okay. Faham tak? Faham atau tidak? Sebenarnya simple je benda ni. Simple je geng. Korang tak pening-pening pun. Ni kebanyakan jadi ke Wan? Jadi. Wan, kalau dia junam ke bawah lepas tu masuk balik, kita boleh entry kan? Boleh. Faham. QM buy ada tak? Ada, sama je. Bentuk dia sama geng. Cuma korang terbalikkan dia. Korang terbalikkan saja. QM buy ini sell kan? Kalau QM buy, bentuk dia akan jadi macam ni lah. Sini support kan? Ataupun bahu kiri kau. Lepas tu ini resistance. Breakout ke bawah. Make sure QM buy resistance ni kena breakout melebihi. Dia breakout resistance. Kalau ini breakout support geng. Terbalikkan dia. Yang ini breakout
support. Yang ini kena breakout resistance ni. So zone entry kita bawah ni lah. Tunggu dia pull back. Baru kita entry. Nampak? Bentuk dia yang sama. Bentuk sama, beza dia breakout resistance. Faham? So ini bahu kiri tu. Sama tak? Ni contoh ini adalah zone buy korang. Faham tak? Terbalikkan je. Macam orang dapat kau satukan. Bukan. Kau dari tu KMTR clear. Selama ni baru jelas. Mantap ni. Dan target TP1 sabar. TP1 di mana? Sabar. Syuk. Laju lah. Awan. TP bagi saya TP kan. Cukup angkat je. Bukan TP dekat mana. Danny Brado pun ada. Kau Danny Brado. Mana tadi? Okay, note. Ni saya ajar santai-santai je. Ajar santai-santai je. Sebab topik ni senang je. Topik ni tak payah korang pening kepala. Ni double top. Ini mostly saya pakai lah. Benda ni saya selalu pakai dekat KMTR. Double top, double bottom ni. Double top, double bottom ni saya tunjuk kat chart. Okay. Lagi saya tunjuk kat chart. Ni saya explain QMTR. Okay, QMTR. Tadi ini QM. Ini korang kena ingat ini perfect QM ataupun QM yang cantik. Maksud dia QM yang perfect, QM yang jadi. Okay, kalau QM jadi, diorang akan panggil Quasimodo. Okay, Quasimodo. Diorang akan panggil Quasimodo lah. Yang QMTR ni, fokus. Kena fokus, geng. Fokus, ini. QMTR. Dia bermaksud dia QM tak respect. Tak respect. Ini yang tadi korang tanya tu lah. Kalau dia tembus tu macam mana bang? Ni sini aku ajar kau. Sini aku ajar kau. Okay. Fokus kan. QM tak respect. Okay, contohlah dekat sini kan. You nampak ada time frame. You nampak gold. Okay, you nampak gold. Ini pair gold. Okay, then you nampak kat sini ada zone sell. You tandalah ini zone weekly untuk you sell. Okay. Okay, lepas tu dan ada price masuk. Dia masuk. Faham? Masuk zone you, dia buat bentuk QM. Okay. You pun dengan yakin lah. Oh, so dekat sini dia ada breakout support. Dan di sini dia ada bahu kiri. Okay, cantik. Hari tu One Freak ajar entry dekat bahu kiri. Okay. So, bila dia pull back, you pun entry dekat sini tapi dia break. Dia break. Faham tak? Dia break. Tempat entry you kena break. Tempat entry you guys Kena SL. kena break. Orang macam so high cibai One Freak kata tak tembus. Ini tembus pula. Setup yang takkan tembus. Bagi saya setup semua jenis confirmation akan tembus. Mana ada confirmation yang 100% legit. Kalau ada confirmation 100% legit, orang dah kaya dah. Senang lah trade forex ni. Okay? Okay, fokusan balik. Dia tembus. Bila dia tembus, dekat sini kita akan panggil dia QM tak respect. Maksud dia tak respect zone entry dia. Okay, dia dah pull back tapi dia break. Kita nak masuk sell ni, dia break. Dia naik ke atas. Oh, bila dekat sini, dia dah breakout resistance highest dia, betul tak? Betul. Betul tak? So trader, kalau trader dia orang akan entry dekat sini tau. Dia orang akan entry dekat sini. Pull back dekat resistance, okey, dia orang akan buy. Baik DJ, fly. Baik DJ. Orang pun fly. Diorang pun screenshot lah. Diorang tunjuk diorang punya layer daripada sini sampai sini. Gold akan fly kan. Tapi saya tak akan buy dekat resistance sini. Saya akan gunakan zone entry kita yang telah di break tu. Korang ingat pasal patutnya kita nak pakai zone ni. Okay, bahu kiri dia ni. Okay, kita pakai light biru lah. Okay, zone biru ni sepatutnya kita masuk sell tadi. Tapi kena break kan. So dekat sini kita panggil yang tak respect. Tapi saya akan tarik zone ni sampai ke sini. Saya akan jadikan dia zone buy. Okay. Saya akan gunakan dia zone buy.
So dekat sini kita akan tunggu je price datang balik masuk zone ni baru kita buy semula. Okay, faham tak? Faham. So Yang blue tak? diorang ni layer. Lepas tu diorang boleh suruh hold to the moon. Okay, gold nak ke atas lagi. Okay, kau tak payah ikut lah mengarut budak post ada budak tu post kat IG story dia bagi buy zone gold dekat sini. Gold mana akan masuk zone tu dia kata kan. Mengarut lah zone tu. Orang gold dah jalan dulu lah. Kali tiba-tiba esok gold junam. Menggelupur tutup layer. Oh, sell. Oh, lepas tu menggelupur tutup layer. Okay, korang dengar ni manipulate dia. Okay. Tiba-tiba dia junam balik. Junam. Pecah pula Dekat sini dia support dah tu. dia dah break up support ni. Okay, dia dah break up support ni. Dia dah masuk zone saya. Saya pun buy. Tapi yang stupid ni, yang orang stupid ni, orang dah nampak benda ni dah junam. So dekat sini diorang nampak bentuk QM tau. Dekat sini diorang nampak bentuk QM. So diorang target, oh ini QM ni. Ni kita boleh sell. Price nak sell ni. Tapi bila diorang sell, bye-bye. Saya je buy dekat sini elok sampai 1000 pip. Faham tak? Ngam. Layer MC. Guna bahu dia. Yes, faham. Nanti saya tunjuk QMTR. Itu kita tunjuk teori je. Faham QMTR. Maksud dia dekat sini QM yang tak respect. Simple je setup ni. Setup ni simple je. Macam kat gold yang tu yang share tu. Ya, Amin. Okay, nanti saya tunjuk kat gold berapa kali dia bagi setup QMTR tu. Banyak kali lah. Zone sell pun saya bagi. Zone buy pun saya bagi. Okay. Dekat apa kita nak ni kan. Dekat QMTR ni kita nak guna time frame apa? Kalau boleh kita guna dekat daily. Kita nampak chart pattern ni daily. H1. Sorry. Dia sepatutnya daily H4. Daily H4 dengan H1. Okay, kita boleh pakai QMTR ni dekat time frame ni lah. Dekat M30 pun boleh pakai sebenarnya geng. Dengan M15. Tapi macam biasa, lower time frame lagi berisiko lah. Atau kita panggil dia high risk. High risk setup. You guys katilah nak pakai kan. Itu risk masing-masing lah. Itu risk korang punya risk masing-masing. You guys nak pakai. Okay. Cuma dekat sini dia akan jadi high risk setup. Kalau dekat daily, kalau korang nampak QMTR ni dekat time frame daily, gunakan. Kalau korang nampak dekat H4, gunakan. Dekat H1, gunakan. Okay. Kalau ini untuk buy, sama juga kalau untuk sell. Untuk sell dia akan jadi ni untuk sell tapi gagal, kita masuk buy. Yang ini kalau kita buy tapi dia gagal, kita jadikan dia untuk sell. So dekat sini kita nampaklah price. Sorry. Contoh dekat sini kita nak buy Contoh kita nak buy. So dia buatlah sini bahu kiri dia. Kejut. Okay, kejut. Okay, so ini lepas tu dia buat breakout resistance. So ini adalah zone buy kita. Okay, ini adalah zone buy kita. Zone buy. Korang tengok So dekat sini, so kita akan target, kita akan buy dekat sini. Sebab dekat sini dia dah bagi bentuk QM buy. Dia dah breakout resistance. Okay, so sekarang ni kita tunggu dia pull back. Dia pull back masuk balik zone sini, betul tak geng? Betul tak? Betul atau tidak? Betul. Okay. So bila kita nak buy dekat sini, tiba-tiba dia break. Dia break sama gak macam atas ni, dia tak respect. Dia break. Ajar dia break ajar. Korang pun dia break. Korang pun kena SL. Korang pun masuk ni. Korang tunggu dia pull back, korang masuk sell. Boleh je, tak ada masalah. Tapi biar je. Okay. Macam biasa dia break kan. Dia break, lepas tu dia break balik lagi dia punya support ni. Okay, bila dah break support ni,
korang nak buy dekat mana? Maksud dia korang nak sambung sell dekat mana? Sell dekat sama juga, dekat sini juga. Tunggu dia datang balik sini baru korang sell. Counter balik, sell. Gunakan ini saja. Gunakan bahu kiri. Ini bahu kiri dia, ini bahu kiri. Korang fokus dekat bahu kiri je. Fokus dekat bahu kiri saja. Bahu kiri punya zone. Bahu kiri ni akan jadi zone sampailah ke hujung. Faham tak, geng? Faham. Wan, zone ambil week je kan. Week tu apa maksud dia? Datang tu dia kena kelebihan debul tu kan kalau zone sell. Weak shadow. Shadow lepas body. Yeah, shadow. Macam nak bezakan dengan double top? Sabar. Nanti saya tunjuk dalam QMTR tu ada double top dengan double bottom. Okay, zoom user. So far sekarang, teori QMTR ni korang faham ke atau tidak? Saya nak tunjuk kat chat ni. Teori dia. Teori faham. Okay. Nampak dah sikit. Tak nak ambil. Clear. Faham. Relax. Api sikit. Korang ni tak ada api pun. Lemau korang ni. Bye. Okay, mantap. Jom saya tunjuk setup dekat GJ. Kenapa saya tunjuk dekat GJ? GJ bagi saya, GJ adalah setup of the year. Sebelum ni saya pernah tunjuk dekat live haji, tapi saya live haji time tu pukul 1 pagi. So ramailah tak tahu. Saya tunjuk. Siapa yang dah tahu tu bagus. Ni saya tunjuk lagi sekali. Saya tunjuk dekat korang sebab dekat dalam ni ada semua setup. Okay. So kita buka dia pada time frame weekly. Setup reversal. Dia ada setup reversal atas ni. Okay, setup reversal ni. Setup reversal ni budak grup saya lah. Perasan. Weekly, daily, S1. Masa tu saya tak perasan. Nama dia Cup. Okay, anggap price ni tak ada lagi Anggap ni tak ada lagi. Dia baru, price ni baru naik. Okay. Price GJ ni baru naik. Anggap je anggap. Sebab benda dah jadi kan. So korang buka weekly. Buka dekat line chart. First kali buka dekat line chart Okay. So buka dekat line chart. Okay. Masa tu current price baru on the way nak masuk zone. Okay. On the way nak masuk zone. Dekat sini kita nampak ada SNR valid yang valid. SNR valid. Dekat sini ada second movement. Dekat time frame weekly. Betul ataupun tidak? Betul. Macam mana korang belajar yang lepas? So saya tandalah dekat sini SNR valid. Kita tanda SNR valid tu. Okay, kita tanda SNR valid tu. Kita akan ambil macam biasa shadow dia. Okay. Okay, bila kita dah tanda, okay, contoh masa tu, okay, ini candle dia dah siap lah weekly kan. Weekly dah siap lah, weekly punya confirmation untuk jadikan setup weekly H4 dah siap lah. Masa dulu weekly H4 dia Junam ni, dia Junam setup weekly daily H1 kan. Weekly daily H1. Okay. Zone weekly, perubahan arah daily, entry point H1. Okay. So dekat sini tukarlah dekat daily. Okay. Kita tengok dekat daily masa tu. Weekly daily H1. So masa dia masuk zone tu, okay kan. Korang tengok masa dia masuk zone tu, masa dia orang masuk zone weekly tu, kalau kita tukar dekat H1, okay. Ingat ini masa ni tak ada confirmation lagi Ingat geng, masa ni tak ada confirmation lagi. Masa ni daily tak siap lagi. Maksud dia, candle daily ni tak siap lagi. Yang dia Junam ni, ini dia masuk pucuk ni, lepas tu dia Junam sini 1 hari tau.
Satu hari. Kat sini dia jurnal berapa page Korang kira sekejap Dia orang kata kalender daily tu dah siap. Ni. Yang dia jurnal 120 page ni. Kalender ni. Kalender ni. Dia baru masuk zone ni. Dia baru masuk zone tu. So kita akan tandik Korang tandik kat situ. Kita letak horizontal line tegak ni. Tapi kita tukar dekat H1. Kalau kita tukar dekat H1, nampak tak? Yang dia jurnal ni. Okey. Masa dia jurnal sini, masa dia jurnal ni, masa ni saya tak reversal dah ada belum? Saya nak tahu korang ni faham atau tidak. Masa saya nak buat ni saya tak reversal dah ada belum? Belum. Sebab apa belum? Sebab apa belum? Sebab kalender perubahan arah, kalender tukar arah tak siap lagi. Betul. Pandai. Bijak. Okey. Masa tu kalender perubahan arah tak siap lagi, geng. Masa tu kalender perubahan arah tak siap lagi. Kalender perubahan arah tak siap lagi. Tapi kita nak sell dekat ni. Kita nak sell dekat sini. Kita nak sell dekat situ. Kita nak juga sell dekat sini. Kita nak sell juga. Okay. So, cara tak langsung kita nak sell dekat GJ ni. Okay, sekarang ni kita nampak GJ ni. Dia bagi confirmation apa? Tolong jawab. Confirmation apa? Mantap. PM. Okay. Okay, so masa dia jurnal first, dia jurnal ni, dia bagi confirmation Q M Quasimodo. So korang pun entry lah dekat sini, betul tak? So entry dekat sini, entry. Lepas tu dia jurnal. Tapi dia tak nak jurnal habis. Dia naik semula. Okay. Dia jurnal pun berapa page Dia jurnal 130 page. Lepas tu dia naik semula. Bila dia naik semula tu, okay, daily dah close. Daily dah close, gang. Daily dah close. Masa dia naik semula ni, masa dia ada jurnal ni, daily dah close. Daily dah close, secara tak langsung, dekat sini dah ada setup reversal. Okay, korang kena faham Kena tengok. Sebab setup reversal kita bukan weekly H4, kita ada weekly daily H1. So dekat sini, candle daily dah siap. So, tandalah candle perubahan arah dia pula. Tadi korang dah entry dekat QM. Kali ni korang nak entry pula dekat setup reversal pula. Okay? Kena fahamkan dekat reversal pula. So, tadi weekly punya zone. Daily punya perubahan arah. Entry point kita dekat H1. So kita tukar dekat H1. Okay. Tukar pada line chart. Tanda macam biasa, entry point kita atas sekali. Macam biasa geng. Macam biasa. Okay. Sebelum ni siapa ingat? Saya dah pernah explain kan. Kalau ada kelebihan macam ni, maksud dia ada, kalau kita tanda perubahan arah tu, ada shadow melebih ni, kita tanda je ini sebagai kita punya zone kita yang lagi satu, betul tak? Betul atau tidak, geng? Betul. Watching zone. Mantap. Untuk jadikan watching zone. So kita tak adalah benak sangat kalau zone kita yang tengah ni kena pecah, kita kalau kabut nak kat loss. Okay. So kita akan tanda zone kita yang sini.
So kita dah ada. So dia akan jadi macam ni lah geng. Kalau dah ada 2 zone, dia akan jadi sebenarnya dia akan jadi sini medium zone. So kat sini adalah low risk kita punya zone. Okay. So far ni faham tak? Ke korang tak faham ni? Ni flexible buat kata pak. Betul? Baik, mak faham sangat. Baik. Wan, valid channel second moment guna kat semua time frame or hot time frame je. Oi, ni diorang tak masuk kelas sama lah ni. Ini mesti ni ya. Valid channel second moment tu kan saya dah cakap dah. Kita guna dekat wiki kita. Sangkut tadi Wan, cakap balik. Aduh, tak tengok video tu. Aduh. Siapa bagi link ni? Ini diorang masuk secara haram. Tak. Valid time frame pada je. Oi, nampak tu. Okay, korang tengok Okay, sabar, betul sabar. Okay, betul lah. Korang dah entry dekat sini. First entry korang dekat sini. First entry korang dekat sini tau. First entry korang dekat sini adalah QM. Okay, QM time frame H1 ataupun H4. H4 pun ada juga. Okay, first entry. Okay, korang dah entry. Okay, lepas tu korang nampak price naik balik ni. Price naik balik. Alamak, price naik balik ni nak sell dekat mana ni? Nak sell dekat mana lagi ni? Price nak naik lagi ke? Tapi kita tahu masa dia naik balik, okay, masa dia naik balik ni kita tahu dia dah siapkan satu setup reversal. So ini adalah zone kita. Okay, zone kita. Zone untuk kita entry sell. Okay, bila dah masuk sini korang pun entry sell. Okay. Tapi dekat sini dia junam sekejap ke? Dia junam. Tapi dia tak boleh nak break. Okay, tak boleh, dia macam susah sangat nak break. Dia susah sangat nak break. Lepas tu dia naik atas. Dia break ni. So dekat sini kita tahu ini adalah kita punya last zone. Ini kita punya last zone. Okay, last zone. Ini adalah kita punya last zone. Okay, kalau korang takut nak entry, okay tak apa. Macam biasa, kita tunggu confirmation lah. Kita tunggu confirmation. Kalau korang tak nak entry dekat sini pun tak apa. Kita tunggu dekat last price. Kalau korang duduk group saya selalu cakap dengan budak-budak saya, kita tunggu dekat last price. Tengok diorang kat last price. Price dah masuk ni, tunggu dekat last price. Saya selalu pesan dekat diorang, tunggu dekat last price. Okay, kalau korang takut kan, contoh. Sebab ada 2 zone kan. Zone sini dengan sini pun agak besar juga kan. Tapi kat atasnya ada setup reversal. Macam biasa, korang tunggu je lah. Tak apa, tunggu. Kalau dia nak sell, dia kena ada buat breakout sell. Okay, dia collect zone atas ni. Dia buat satu breakout. Secara tak langsung, korang nampak tak dekat sini, dia dah bagi satu QM lagi satu. Betul tak? Sini entry point. Ini support korang kena break. So ini confirmation dia bagi lagi satu confirmation QM. Untuk korang entry. Korang tak nak entry pucuk pun tak apa, entry dekat sini. Nampak tak? Nampak tak tu? QM dekat time frame H1. Nampak saya tak nak urat, saya nak api. Masuk link percuma ke tu? Kalau price break zone, lepas tu dia confirmation boleh buy. Kalau price break zone, mana ni? Zone apa ni? Betul, okey, nampak. QM mantap. Rapi. Kalau break QM tu kira zone buy ke? Kalau break lah. Kalau dia break ke atas. Ke atas. Okay. Nampak tak? So dekat sini korang entry. Apa yang bagus dekat setup DJ ni, nombor 1, korang entry dekat QM sahaja. QM time frame H1. Sini. QM. Korang entry. Second entry, korang entry dekat QM juga. H1 juga. Tapi, bereasonkan sekali dengan
setup reversal. Setup reversal apa yang kita entry? Reversal apa tadi kita buat? Reversal apa tadi kita buat? Weekly daily H1. Betul. So, first entry QM H1. Korang entry. Nombor 2, ada setup reversal. Weekly, daily, H1. Confirmation apa kita guna? Sama juga. QM H1. Betul tak? So dekat sini berapa kali entry dapat? 1, 2. Tapi sebenarnya dekat sini saya dapat 3 kali entry. Dekat sini saya dapat 3 kali entry. Total kalau kat GG ni saya dapat 4 kali entry. Total 5 kali entry. Senang kita 5 kali entry lah. Clearly H1. Double top, kau. Okay. Main sini saya tunjuk. Okay. So dekat sini, ini jenis confirmation QM QM. Okay. Itu selepas, so kita pun entry lah dekat sini. Contohlah dekat sini kan. Korang pun dah entry. Lepas tu dah junam. Okay. Masa dia naik balik ni, masa dia balik ni, kita nak sell dekat mana? Kita nak continuous sell. Kita macam mana kita nak continuous sell? Korang kenalah tengok dekat sini kan. Korang buka dekat H4. Okay, buka dekat H4. Time tu price dekat sini. Okay, korang tengok balik dekat line chart. Okay. Tengok balik dekat line chart. Oh, dekat sini korang tariklah trend line korang. Janganlah. Korang kan belajar trend line kan. Kan Ayo dah ajar trend line. So dekat sini ada 1 point, 2 point. Sepatutnya kalau dia price ni nak naik, Dia respect trend line. 1, 2 point. Tapi dia break. Dia dah buat breakout trend line. Bermaknanya dekat sini kita tunggu dia pull back. Dekat sini baru kita entry. So dekat sini kita ada trend line breakout. Inner breakout. Dekat sini saya entry juga geng. Okay. Nampak tak dia pull back pun dekat mana? Dekat trend line. Dia pull back dekat mana? Trend line. Okay, dia pull back trend line. Okay. Tadi macam biasa, TL ni kita nak guna kena ada SNR. Okay. Faham tak? TL dah ada, SNR kena ada. Betul tak? Betul. Betul ataupun tidak, geng? Betul. Kita tengok diorang ni. Kita dah tahu cikgu. Mau Ini. Okay. So, dekat sini, SNR terdekat adalah dekat sini. So, kita akan tandalah. Cerita dia sekarang ni. Ini setup QMTR. Nanti saya tunjuk. Mana QMTR? Ya Allah. Ada cara baru. Okay. Ini adalah support yang besar. Support ni besar tau. Okay. Support ni besar. Okay. Korang mesti ingat sell dekat sini. Sell. Korang pun sell. Oh dah junam. Kali tengok naik. Kali ni. GG nak buy ni. Jadi kita kena ada reason. Kenapa kita nak guna zone sell ini. Okay. First kali kita dah ada reason. Nombor 1 kita ada reason kat sini adalah inner breakout. Maksudnya kita kat sini kita ada inner breakout yang ataupun TL inner breakout H4. Okay. Dan kita kat sini ada breakout H4 juga. Dekat sini kita ada breakout H4. Nampak ada breakout H4. Tapi macam mana kita nak tahu zone, sebab zone ni besar kan. Mana satu price nak ambil ni. Tengok kat sini price macam laju 6. Tapi bila kita masuk sell, tengok dia naik semula. Macam mana kita nak siapkan zone kita? TLV twice, smaller context, nombor rasa. Betul? Yes. Fokus ada orang tengok ni. Okay. So, buka lah daily. Masa ni, daily kan. Buka daily, tukar dekat line chart.
Dekat sini saya dah nampak ada satu QM buy sepatutnya. Okay. Dekat sini dia buat bahu kiri dia. Breakout. Okay. Sini ada QM buy betul tak geng? Korang nampak tak? Sepatutnya kita buy dekat sini geng. Tapi gagal. Sepatutnya kita buy dekat situ. Sepatutnya kita buy dekat sini. Sebab apa? Dia dah break. Nampak ni? Dah break resistor. So ini dia punya confirmation bahu kiri dia. Bahu kiri ni. So kita akan buy dekat sini. Betul tak? Zone ni. Betul. Tapi zone buy ni kena break. Zone buy ni kena break. Ni dekat time frame daily. Kita nampak chart pattern QM buy. Kita nampak QM buy dekat time frame daily. Okay. Sebab kita dah entry dekat sini kan. Kita dah entry dekat sini. So kita target kita nak buy lah. Sebab ada confirmation QM buy. Tapi QM buy kena break. Kalau QM buy dah kena break. Lepas tu inner trend line breakout ni pun H4 dah kena break. So dekat sini dah ada 2 hint dah. Dah ada 2 hint. Dekat sini QM buy kena break. Bila kena break, dia nak sell. Okay, QM buy ni kena break. So buy ni dah gagal lah. Okay, buy ni dah gagal. So price dah beritahu dia nak sell. Okay, dia nak sell. QM daily. Okay, QM daily. Okay, trend line H4. So kat dekat H4 punya inner pun dia dah tahu dah. H4 punya inner pun ada TL breakout. Ada TL breakout. TL sepatutnya TL tu dia respect tapi dia pun breakout. So dekat sini pun dia dah beritahu yang TL H4 punya inner ni pun dia nak sell. Dia dah masuk zone reversal sell weekly, daily, H1. Dia dah beritahu sell. Confirmation pun pakai QM sell. Semuanya sell. Apa yang kau nak buy lagi? Benda dah bagi QM daily dah bagi tahu dia nak buy tapi kena break. So kita akan pakai dia jadikan sell. H4 punya TL inner breakout pun dah kena sell. Dah masuk tu dah breakout sell. So dekat sini dah beritahu nak sell. Okay. Dia junam ni kat atas ni pun sebab zone ada setup reversal daily H1 sell. Kita entry dekat confirmation apa? QM sell. So takkanlah korang nak cari buy.